Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Jumadi bin Abdul Syukur, Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein of Malaysia UTHM, para penceramah persidangan, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai universiti, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke program persidangan Indra Seri Buloh Kebangsaan 2021 secara atas talian. Seterusnya, bagi memberkati majlis hari ini, majlis mempersilakan yang berusaha Dr. Muhammad Rusdi bin Muhammad Razif untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Di Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan hamidin hamdan asyakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mulakan dan kami akhiri majlis kami ini dengan nama-nama-Mu yang Maha Agung, serta kami mohon kepadamu agar Engkau berkatilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas perjalanan majlis kami ini dari permulaan hinggalah ke akhirnya. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis persidangan Indra Seri Buloh Kebangsaan dan majlis pecah tanah Dadang Buloh UTHM pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas dan berkongsi maklumat serta pengalaman bagi mengembangkan ilmu pengetahuan dan memakmurkan muka bumi ini untuk memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah di dunia ini. Semoga dengannya kami menjadi insan yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah. Semoga dengannya kami dapat mencapai tujuan kami pada hari ini dan seterusnya memperkasa teknologi dan inovasi buloh di negara yang kami cintai. Ya Dzal Jalal wal Ikram, kurniakanlah dua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih. Majlis seterusnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Jumadi bin Abdul Syukur, Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudari penghubung majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Suraya Hani binti Adnan, Timbalan Dekan
Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Yang Berusaha Teknologis Dr. Nazrul bin Roslan, Ketua Program Merangkap Ketua Pusat Bamboo Research Center atau lebih dikenali sebagai Bamboo RC, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Ketua-Ketua Jabatan, para penceramah jemputan, peserta program, ahli-ahli jawatankuasa program dan seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita mengucapkan syukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah dan rahmat kurnia, maka pagi ini pertama kita dapat menyempurnakan Majlis Persidangan Buloh Kebangsaan dengan tema Memperkasa Teknologi dan Inovasi Buloh Malaysia yang dijalankan secara hybrid. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa persidangan ini kerana telah bekerja keras dan bertungkus lumus dalam memastikan kelancaran majlis pada hari ini. Saya percaya pengorbanan dan usaha anda semua amat saya hargai. Tanpa kerja keras anda semua adalah sukar untuk majlis ini dapat dijalankan dengan jaya. Para hadirin yang saya hormati sekalian, antara tujuan persidangan ini dianjurkan adalah untuk berkongsi teknologi serta inovasi berkaitan penyelidikan dan juga pembangunan produk yang berasaskan buloh di kalangan penggiat industri buloh, institusi penyelidikan dan agensi-agensi kerajaan. Majlis Pecah Tanah Ladang Buloh UTCM juga akan diadakan pada hari ini sebagai simbolik perasmian kepada pelan pembangunan rantaian pengeluaran serat buloh di UTCM. Untuk pengetahuan hadirin semua, perkembangan penyelidikan berkaitan buloh di Fakulti Teknologi Kejuruteraan makin aktif dan telah berjaya menghasilkan beberapa produk inovasi, produk baru, terutama daripada serat buloh. Produk ini telah dikenal pasti mampu menjadi bidang tujah unik di UTCM berbanding bidang tujah buloh selainnya yang lebih banyak dipelopori oleh institusi-institusi pendidikan selain daripada UTCM. Teknologi ini telah mendapat perhatian daripada beberapa agensi kerajaan serta industri seperti Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MPIB, Malaysian Textile Manufacturers Association MTMA, Sweden Council dan Perindustrian Kecil dan Sederhana PKS. Bagi mengetengahkan hasil usaha ini, program persidangan kebangsaan industri buloh yang bertemakan memperkasa teknologi dan inovasi buloh Malaysia haruslah dijalankan bersama pemain-pemain industri buloh bersama industri pendidikan serta agensi berkaitan. Pelan pembangunan ladang buloh juga telah dirangka bagi mewujudkan ekosistem penyelidikan lestari di universiti ini. Rentetan sokongan di peringkat pengurusan tertinggi UTCM, Majlis Pecah Tanah Ladang Buloh ini dijalankan sebagai kesinambungan kepada program persidangan kebangsaan industri buloh yang berlangsung secara hybrid ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya amat berbesar hati dan mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak terutama jawatankuasa pelaksana yang telah berusaha untuk menganjurkan serta menjayakan majlis ini. Bagi tetamu, jemputan, saya bagi seluruh warga Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTCM mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Akhir kata daripada saya, selamat berkongsi pengalaman, kepakaran serta idea-idea teknologi baharu yang berkaitan buloh supaya kita sama-sama dapat memanfaatkan peluang kemasan ini untuk menimba seberapa banyak ilmu yang ada. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberkati majlis ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Untuk makluman, persidangan ini menampilkan 8 orang penceramah jemputan yang terdiri daripada institusi, agensi-agensi kerajaan dan industri yang mana akan memberi perkongsian berkaitan dengan teknologi dan inovasi buluh di Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan sesi persidangan pertama yang akan disampaikan oleh Puan Nur Hazidawati Baharudin yang merupakan Pegawai Penyelidikan di Fiber and Biocomposite Center, FIDEC, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB. Untuk makluman hadirin, Puan Nur Hazidawati telah berkhidmat di MTIB selama 12 tahun dan juga merupakan ahli Malaysia Bamboo Association dan alumni IMBA. Dengan ini, majlis menjemput Puan Nur Hazidawati Baharudin untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Peranan MTIB dalam Pembangunan Industri Buluh Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Sebentar ya, saya nak share skrin. Okey, nampak ke skrin saya? Okey, nampak Puan. Okey, boleh teruskan. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Jumadi Abdul Syukur, Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM. Yang berusaha Encik Muhammad Khairuddin Muhammad Rani, Ketua Pengarah MTIB, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan universiti, pegawai-pegawai universiti, wakil-wakil industri, panel-panel pembentang pada pagi ini dan juga peserta-peserta persidangan industri buluh kebangsaan yang sama yang berada sama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UTHM kerana menjemput MTIB sebagai salah satu daripada pembentang bagi memberikan sedikit penerangan mengenai apakah status industri buluh di Malaysia serta apakah peranan kami selaku agensi kerajaan dalam membantu terhadap pembangunan industri buluh di Malaysia. Mungkin ada yang pernah mendengar ataupun baru saja mendengar pada pagi ini dengan perkataan MTIB. Jadi sebagai permulaan saya ingin terangkan sedikitlah berkenaan dengan latar belakang MTIB. Okey, MTIB adalah merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Kami ditubuhkan pada tahun 1973 di bawah Akta 105 dan kami mempunyai peranan yang penting terhadap pembangunan industri perkayuan secara keseluruhan di Malaysia. Jadi ini adalah pejabat kami. Kami beribu pejabat di Ceras, Kuala Lumpur dan secara totalnya kami mempunyai 9 bahagian, 5 pejabat wilayah, 9 stesen pemeriksaan, 3 pusat promosi, 2 pusat latihan dan juga 1 pusat penyelidikan. Dan mungkin ada yang kita tanya-tanya apakah perkaitannya di antara industri perkayuan dan juga buluh. So seperti mana yang diterangkan tadi, kami bertanggungjawab dalam pembangunan industri perkayuan. Jadi bagi menjamin kelestarian sumber bahan mentah untuk kegunaan industri perkayuan ini, beberapa program telah dilaksanakan. Antaranya adalah program pembangunan ladang hutan dan juga penggunaan sumber-sumber bahan mentah alternatif seperti buluh. Jadi di sinilah kami membantu dalam pembangunan industri buluh yang mana sekaligus menjurus kepada kelestarian bahan mentah untuk kegunaan industri perkayuan negara kita. Antara fungsi MTIB yang lain adalah kita membantu aktiviti perdagangan dan akses pasaran. Kami juga merupakan badan regulatori terhadap produk-produk kayu dan juga produk kayu untuk import dan ekspor. Dan kami juga membantu dalam pembangunan industri yang berdaya saing melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti seperti R&D, pengukuhan inovasi, bantuan automasi dan juga mekanisasi dan sebagainya.
Jadi mungkin saya boleh sharekan sedikit sumbangan ataupun prestasi industri perkayuan pada tahun lepas. Secara keseluruhannya industri perkayuan menyumbangkan sebanyak 2.2% daripada keseluruhan ekspor negara kita, di mana kami menyumbangkan lebih kurang 22.02 bilion ringgit. Dan jika kita lihat dari segi prestasi ekspor, dan semestinya lah pada tahun lepas kita agak sedikit menurun kerana impak pandemik COVID-19 tu. Jadi keseluruhannya kita mengeksport sebanyak 22.02 bilion kepada 173 buah negara. Manakala dari segi import pula, kami mengimport sebanyak 6.81 bilion ringgit Malaysia daripada lebih kurang 90 buah negara. Dan antara produk yang besar yang kita mengimport adalah wooden furniture, plywood dan juga stone timber seperti mana yang dalam slide yang dipaparkan. Okay, now kita zoom sikit kepada buluh. Sebelum kita masuk kepada industri buluh, saya ingin memperkenalkan sedikitlah berkenaan dengan info asas buluh. Jadi buluh ini tergolong dalam family Poaceae di bawah sub-family Bambusoideae. Untuk makluman semua ya, buluh ini bukan adalah satu tumbuhan daripada berasal daripada pokok ataupun kayu, tetapi ianya adalah merupakan tumbuhan yang berasal daripada family rumput. Jadi ianya dikategorikan sebagai rumput gergasi, iaitu rumput yang paling besar di antara rumput-rumput yang lain. Jadi secara asasnya kita tengok dari segi struktur buluh, kita boleh kategorikan buluh ini terdapat dua struktur lah, iaitu node dan juga internode. Dan terdapat 3 sistem rhizome, iaitu yang pertamanya adalah sympodial, ataupun sistem akar kita panggil sistem rhizome ni. Yang pertama adalah sympodial, iaitu pertumbuhan buluh yang tumbuh secara berumpun seperti mana yang kita lihat dalam negara kita ini. Yang keduanya adalah monopodial, sistem rhizome secara monopodial, iaitu buluh yang tumbuh secara tunggal yang sering dijumpai di kawasan beriklim sederhana seperti di China, di Korea, di Jepun dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah amphipodial, iaitu sistem rhizome yang mempunyai campuran di antara sympodial dan juga monopodial. Jadi seterusnya buluh ini telah pun wujud di 5 buah benua, iaitu benua Afrika, benua Asia, benua Amerika Selatan, Amerika Utara dan juga Australia. Dan buluh ini sebenarnya telah pun dieksplor oleh masyarakat negara China sejak 7,000 tahun yang lalu. Dan kitaran hidup buluh ini adalah di antara 3 hingga 130 tahun bergantung kepada spesies. Dan ianya boleh berbunga sekali ataupun 2 kali dalam kitaran siklenya itu, iaitu di antara 60 hingga 120 tahun. Dan buluh boleh dituai untuk kegunaan ataupun pembuatan produk pada umur 3 hingga 5 tahun. Dan taburan buluh boleh dijumpai di antara kawasan pinggir-pinggir hutan, di kawasan bekas tibalak dan juga di pinggir-pinggir sungai. Dan terdapat beberapa kaedah pembiakan buluh, di antaranya adalah melalui biji benih. Kita ada keratan, bukan sahaja keratan dahan dan juga batang, ranting. Malah kita juga boleh menanam buluh secara rhizome ataupun akar dan juga menggunakan tissue culture. Jadi di sini di slide yang kita lihat ini, buluh ini boleh dikategorikan sebagai tumbuhan yang dikatakan sebagai zero waste. Sebab kita boleh guna buluh ni daripada bawah sampailah ke daunnya. Iaitu bukan sahaja pembuatan produk kraft tangan, malahan pembuatan produk-produk panel dan juga kepada pembuatan makanan dan juga minuman. Dan sekarang kita tengok pula industri ataupun status industri buluh di Malaysia ini. Saya mulakan dulu dengan status bahan mentah. Okey, as for now kita mempunyai lebih daripada 10 genera dan lebih daripada 70 spesies buluh. Dan total keluasan yang direkodkan adalah lebih kurang 229,000 hektar di dalam kawasan berhutan di Malaysia ini. Dan dari segi pasaran pula kita mengeksport lebih kurang 8.28 juta, manakala kita mengimport lebih kurang 76.7 juta. So buat masa ini boleh dikatakan aplikasi buluh ini masih berada di dalam tahap yang rendah dan kita masih lagi bergantung kepada sumber bahan mentah dirian asli di dalam kawasan hutan.
Mungkin saya boleh sharekan juga status buluh secara global. Jadi secara globalnya terdapat sebanyak 88 genera, 1,642 spesies buluh di dunia, merangkumi lebih kurang 32 juta hektar hutan buluh di dunia ini. Dari segi pasaran yang telah direkodkan pada tahun 2018, jumlah pasaran buluh dunia adalah sebanyak 68.8 bilion US dollar. Dan berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan, unjuran fokus yang telah dikeluarkan pada tahun 2019, pasaran buluh dunia adalah berjumlah 72 juta bilion US dollar pada tahun 2019. Dan ini adalah perincian sumber bahan mentah buluh yang diperoleh daripada laporan National Forest Inventory kelima yang dilakukan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, di mana kita mempunyai lebih daripada 74 juta rumpun buluh di dalam kawasan berhutan di Malaysia ini, di Semenanjung Malaysia. Dan berdasarkan daripada kajian, based on penggunaan oleh pihak-pihak industri, kita telah kategorikan spesies buluh komersial sebanyak 13 spesies yang terdapat di dalam negara kita. Okey, seterusnya dari segi pasaran, mungkin saya boleh sharekan sedikit pasaran Malaysia mengeksport sebanyak 8.28 juta pada tahun 2020 dengan major produknya terdiri daripada arang, kita ada perkakasan rumah, dan juga ada articles of wood. Dan manakala bagi pasaran ekspor ini, kita dapat lihat ini adalah lebih kurang 3 tahun kebelakangan ini ianya agak positif, dan ini menunjukkan bahawa produk keluaran kita ini diterima oleh negara luar. Jadi dari segi import pula, bila kita melihat dari segi import, kita mengimport lebih kurang 76.7 juta. Dan antara produk yang terbesar yang kita import adalah terdiri daripada moldings. Kita ada articles of wood dan juga kita ada perkakasan rumah. Dan pasaran import yang tinggi ini, kita dapat simpulkan bahawa terdapatnya permintaan dan penggunaan domestik terhadap produk-produk buluh. Jadi ini mungkin sesuatu yang boleh kita lihat dan kita kembangkan pasarannya supaya kita boleh produce produk dalam negara bagi mengurangkan kebergantungan kita terhadap produk luar. Jadi setelah kita tengok pasaran, mungkin saya boleh sharekanlah prestasi industri buluh semasa yang berada dalam negara kita. Okey, as to date, kita mempunyai lebih kurang 577 pengusaha yang terlibat secara langsung dalam industri buluh, merangkumi industri huluan dan juga hiliran. So saya bawa anda untuk kita zoom satu persatu untuk kita punya industri. Okey, untuk industri huluan, kita mempunyai progres penanaman yang agak meningkat, terutamanya melalui sokongan pihak kerajaan, bukan sahaja agensi kerajaan, malahan agensi swasta dan juga pihak-pihak individu juga sekarang ni turut menanam buluh untuk kita menghasilkan anak buluh, tumbuhan kita punya ni, kita akan menghasilkan sumber bahan mentah untuk kegunaan pihak-pihak industri. Jadi penanaman secara huluan ini bukan sahaja kita dapat lihat penanaman di ladang, malahan kita juga mempunyai syarikat yang sudah mula menghasilkan anak-anak benih melalui tissue culture untuk keperluan pihak industri lah terutama sekali. So industri kraft tangan, kita mempunyai industri kraft tangan yang terbesar di dalam negara kita. Melalui rekod yang kita ada, terdapat lebih kurang 500 pengusaha kraft yang telah berdaftar di bawah Kraft Tangan Malaysia. Dari segi perabot pula, kita mempunyai jumlah pengusaha yang ramai. Malahan kita terdapat juga pusat inkubator di bawah Kraft Tangan Malaysia yang ditubuhkan bagi melatih individu-individu yang berminat untuk menceburi bidang pembuatan perabot berasaskan buluh. Mereka mempunyai modul-modul latihan yang ditawarkan kepada individu-individu ataupun pengusaha yang berminat untuk membuat ataupun menghasilkan pembuatan perabot buluh. Jadi seterusnya adalah pembuatan laminasi. Kita mempunyai beberapa industri yang turut mengembangkan perusahaan dan berkecimpung dalam pembuatan produk separa siap
secara kecil-kecilan. Mereka menggunakan peralatan asas lah, tidak mempunyai teknologi yang terkini untuk pembuatan laminasi. Dan kebanyakan mereka menggunakan produk ini untuk pembuatan perabot di tempat mereka sendiri. Dan makanan, tidak dinafikan pasaran makanan seperti ini memang banyak dalam negara kita, sama ada penjualan secara mentah ataupun melalui makanan seperti jeruk dan juga acar. Jadi seterusnya tekstil. Untuk makluman kita juga mempunyai pengusaha yang menjual pakaian yang diperbuat daripada fabrik buluh, dan kita sering membawa usahawan ini bersama-sama dengan kita untuk mempromosikan produk-produk yang mereka hasilkan. Dan untuk pembinaan, seperti mana yang kita sedia maklum, kegunaan buluh dalam industri pembinaan ini memangnya telah lama digunakan dan telah bertapak lama di dalam negara kita. Tetapi pembuatan struktur secara komersial daripada buluh telah bermula sejak lebih kurang 11 ke 12 tahun yang lalu. Bermula daripada pembinaan resort. Dan sehingga kini terdapat banyak resort yang dibina daripada buluh, dan bukan sahaja resort, malahan terdapat juga bangunan-bangunan seperti masjid dan juga surau yang juga telah dibina menggunakan buluh dalam negara kita. Jadi marilah kita menyatakan sokongan kita dengan melawat tempat-tempat sebeginilah untuk kita lihat status ataupun progres penggunaan buluh dalam sektor pembinaan dalam negara kita. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya telah bentangkan tadi, mungkin kita juga patut melihat arah tuju yang baru bagi pembangunan produk hiliran di negara kita melalui suntikan teknologi dan juga kesediaan pengusaha. Mungkin apa yang dipaparkan ini adalah antara produk yang kita boleh usahakan bersama bagi melonjakkan industri buluh di negara kita untuk pembangunan industri produk bernilai tambah. Dan ini juga adalah merupakan hala tuju MTIB ke arah membangunkan industri buluh yang bernilai tambah tinggi. A part of status dan juga prestasi industri yang telah dinyatakan tadi, kita juga tidak lari daripada menghadapi pelbagai cabaran dalam pembangunan industri buluh. Antaranya adalah bekalan bahan mentah, di mana kita masih lagi bergantung kepada dirian asli. Tetapi alhamdulillah kita telah pun slowly menanam daripada pihak-pihak kerajaan, agensi swasta dan juga individu yang telah mula menanam, dan juga dengan sokongan kerajaan kita sekarang ini, mudah-mudahan bahan mentah ataupun bekalan bahan mentah kita akan terus berkekalan lah untuk kegunaan pihak-pihak industri. Selain daripada itu, kita juga kekurangan pekerja yang berkemahiran. Begitu juga dengan teknologi, di mana tahap teknologi untuk pembuatan produk berinovasi kita masih berada dalam tahap yang rendah. Dan juga polisi merupakan satu perkara yang agak sensitif, namun diharapkan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik di peringkat pusat lah. Jadi kita mengharapkan agar kita dapat mendengar berita yang gembira lah untuk kita meneruskan kita punya pembangunan industri buluh di Malaysia ini. Dari segi pasaran, mungkin bukan sahaja dari pasaran, tetapi mungkin kita perlu melihat dari segi value change supaya produk-produk keluaran kita ini dapat dikeluarkan secara berterusan daripada huluan sehinggalah hiliran untuk kegunaan pihak industri, bukan sahaja secara domestik, malahan juga kita boleh explore pasaran di luar negara. So berdasarkan kepada isu dan cabaran tadi, di sinilah MTIB cuba membantu melalui beberapa inisiatif yang dijalankan. Antaranya adalah huluan dan juga hiliran lah yang kita fokuskan. Jadi saya pergi dulu kepada huluan. Okey, kementerian melalui MTIB telah menjalankan beberapa aktiviti sebagai sokongan kepada industri buluh di negara kita ini. Antaranya kita dari segi sektor huluan, seiring dengan rintihan industri bagi menangani isu kekurangan bahan mentah ini, MTIB telah pun menyediakan insentif ataupun program penanaman ladang buluh yang menawarkan pinjaman sebanyak 10,000 per hektar, dan permohonan ini terbuka kepada semua jenis spesies buluh yang berpotensi untuk dikomersialkan dengan had keluasan minimum seluas 4 hektar dengan tempoh pinjaman selama 15 tahun.
Jadi seterusnya, bagi mengukuhkan sumber bahan mentah, MTIB akan membangunkan tapak semayan dan juga makmal tissue culture di Perak yang di mana kami menjangkakan untuk kami menghasilkan anak benih yang berkualiti bagi sebagai pembekalan kepada pihak industri. Jadi program ini akan turut menyaksikan penglibatan penduduk setempat bagi membangunkan hutan komuniti sebagai tanaman alternatif. Kita selain membuka peluang kerjasama penyelidikan bersama dengan pihak-pihak luar untuk memastikan pembekalan anak benih yang berkualiti dan terpilih untuk kegunaan pihak industri. Di samping itu, kita juga turut merangka penubuhan model ladang buluh di Terengganu dengan kerjasama pihak kerajaan negeri Terengganu, di mana objektif kita adalah untuk menubuhkan ataupun menjadikan kawasan ini sebagai pusat rujukan dan juga ekopelancongan dan untuk meningkatkan kesedaran umum tentang penggunaan buluh sebagai bahan mentah alternatif. Dan juga di samping itu, kita juga akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan untuk kita jadikan sebagai pusat penyelidikan bagi menghasilkan bahan mentah buluh yang berkualiti. Okey, next adalah R&D. Sejajar dengan hasrat kerajaan dalam mengetengahkan buluh sebagai sumber bahan mentah alternatif, MTIB sebenarnya telah menjalankan pemerhatian dan juga kajian menyeluruh di mana kita dapati bahawa beberapa aspek perlu diberi penekanan bagi membantu lagi untuk melonjakkan industri buluh ini. Antaranya adalah beberapa kajian yang telah kita jalankan, antaranya kajian pengekstrakan gentian buluh terhadap 13 spesies komersial bagi kita melihat keupayaan penghasilan gentian buluh yang dapat digunakan dalam sektor-sektor pembuatan yang menggunakan gentian. Selain daripada itu, kita juga menjalankan kajian pembangunan produk laminasi ataupun CLB dan juga pengujian kekuatan dan ketahanannya sebagai aplikasi struktur. Jadi seterusnya, untuk pembangunan reka bentuk moden bagi menghasilkan sampel perabot buluh daripada bahan buluh berlaminasi, di mana kajian ini kita mengetengahkan pembangunan perabot dengan rekaan moden menggunakan buluh berlaminasi supaya kita dapat menengok potensi pembangunan perabot setanding dengan pembuatan perabot kayu. Dan seterusnya adalah pembinaan surau penyelidikan di Terengganu. Melalui kerjasama kerajaan negeri, surau tersebut adalah dijangka akan menjadi sebuah bangunan ikonik buluh yang secara tidak langsung ianya dapat memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap penggunaan bahan binaan buluh yang berkualiti dengan reka bentuk yang agak unik. Jadi seterusnya, kita juga peranan kami adalah untuk memantapkan kepekaran pihak industri dengan penyediaan program-program pembangunan kapasiti, antaranya melalui perkongsian teknologi terkini di negara luar. Kita ada latihan hands-on pembuatan produk di fasiliti dan juga kemudahan terpilih kepada industri. Selain itu, kita juga menganjurkan program-program pemindahan teknologi melalui aktiviti latihan, misi teknikal, persidangan di dalam dan juga di luar negara bagi meningkatkan ilmu, pengetahuan serta perkongsian maklumat terhadap buluh dan juga pembuatan produk buluh yang bernilai tambah. Okey, pembangunan standard. Kita juga turut terlibat dalam pembangunan standard supaya kita punya standard ini adalah selari dengan piawaian antarabangsa. Jadi MTIB dan juga beberapa agensi lain turut terlibat secara langsung dalam jawatankuasa teknikal berkaitan dengan buluh dan juga struktur buluh iaitu di bawah ISO TC 296 dan juga ISO TC 165. Dan seterusnya, aktiviti promosi dan juga hebat juga adalah merupakan satu inisiatif ataupun peranan MTIB lah yang mana kita telah pun terlibat dalam pendedahan promosi ini kepada golongan sasar yang mana kita ingin mengetengahkan kelebihan buluh dan juga potensi buluh dalam pembuatan produk. Dan antara program yang telah kita anjurkan adalah seperti sebelum-sebelum ini kita terlibat dalam World Bamboo Day. Kita ada beberapa pameran. In fact, kita terlibat dalam pencipta di bawah UTHM pada tahun 2018-19 di mana kita terlibatlah untuk mempamerkan produk-produk kita berkaitan dengan buluh dan juga produk-produk inovasi yang dibuat daripada buluh. Jadi selain daripada itu mungkin kita dapat lihat
hala tuju. Selari dengan pelan tindakan pembangunan industri buluh yang telah kita yang kita rangkakan. Jadi untuk sebagai rumusannya, kami MTIB memang sentiasa akan membantu dalam pembangunan industri buluh dengan kita akan memperkasakan lagi bahan-bahan seperti bahan mentah, kita akan mengukuhkan skill worker, kita akan mengetengahkan atau mengembangkan teknologi berkaitan dengan produk-produk hiliran bernilai tambah tinggi. Kita akan mengukuhkan lagi pengeluaran produk-produk berinovasi. Kita akan memantapkan ataupun memperkasakan polisi, dan juga kita akan mengembangkan market pasaran bukan sahaja di dalam dan luar negara lah. Jadi sebagai kesimpulannya, apa aktiviti kita dan juga peranan yang kita mainkan adalah penting dalam memacu pertumbuhan industri buluh ini sebagai sumber ekonomi baharu. Jadi MTIB akan terus memberi penekanan ke atas pembangunan dan juga kajian-kajian yang kita akan jalankan di bawah RMK 12 selari dengan pelan tindakan pembangunan industri buluh 2021 hingga 2025 nanti. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurhalizawati di atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya soal jawab. Para peserta yang mempunyai sebarang soalan boleh on-kan mikrofon atau tinggalkan di chat box. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah meninggalkan meninggalkan soalan di ruang komen. Dan soalannya adalah Puan, daripada David Intua, di mana agensi yang boleh mengesahkan spesies bambu dan adakah kita boleh lakukan di MTIB? Okey, pengesahan spesies untuk pengesahan spesies kita ada bahagian badangan hutan yang boleh membantu, dan juga kita juga terlibat dalam bekerjasama dengan pihak industri dan juga agensi-agensi lain yang dapat mengesahkan spesies-spesies buluh lah. Kerana kalau Puan melihat daripada chat ini, daripada Cik David Lintua, beliau adalah daripada KB Agrotech Sdn Bhd. Beliau sedang mencuba untuk menghasilkan benih buluh, betong dan juga dengan teknik culture tissue. So mohon bantuan agensi untuk membuat pengesahan produk induknya. Dalam chat ke Tuan? Dalam chat, insyaAllah. Sekejap. Dan ada juga peserta bertanya berkenaan dengan R&D mengenai bambu tea dari daun. Okey, buat masa ini sekejap saya tengok dalam chatting dulu. Okey, boleh silakan Puan. KB Agrotech. KB Agrotech yang dekat Mr. David, kita pernah melawat KB Agrotech dulu di Sabah kan. Jadi untuk tissue culture kita bukan saja MTIB, malahan kita juga ada frame yang boleh membantu untuk tissue culture. Jadi kita mungkin kalau Tuan David kalau boleh emailkan kepada kami untuk kami tengok secara keseluruhan dan membantu apa yang boleh lah. Okey, berkenaan dengan R&D daun teh, buat masa ini saya pernah melihat satu pengusaha yang tengah ataupun sedang menjalankan pemprosesan daun teh untuk minuman. Jadi mungkin kita boleh sharekan Tuan, kita minta juga Tuan ataupun Puan untuk emailkan kepada kami untuk kami kongsikan bersama. Okey, terima kasih Puan di atas maklum alas. Jadi saya buka lagi soalan kepada semua peserta-peserta yang berada di dalam dewan dan juga di online. Soalan saya Puan, untuk kaedah
pengesahan bambu agak biasanya berapa lama yang diperlukan? Untuk pengesahan. Okey, untuk pengesahan buluh ya tuan. Kalau ikutkan kita memerlukan beberapa bukan sahaja kita memerlukan dari segi kita panggil rhizomnya, kita memerlukan daunnya, kita memerlukan beberapa struktur buluh itu sendirilah untuk kita buat pengesahan. Dan sekiranya kalau ada juga beberapa agensi yang boleh turut membantulah seperti FRIM yang saya katakan tadi, dan juga kita ada juga seorang industri pada ini tak saya Encik Ramadan. Encik Ramadan adalah merupakan pihak industri yang berkepakaran untuk pengesahan spesies buluh. Jadi bukan sahaja MTIB juga akan bekerjasama dengan agensi seperti FRIM dan juga pihak industri untuk buat pengesahan. Dan kami memerlukan buluh dari segi buluh keseluruhannya lah untuk kita buat pengesahan, sebab kita tak boleh buat pengesahan dari segi kalau hanya batang sahaja yang dibawa. Jadi pengesahan itu kena secara menyeluruh. Takut tersilap pengesahan yang kita buat. Okey, terima kasih Swan. Ada lagi satu soalan terakhir. Sejauh mana industri buluh di Malaysia ni berlaminasi? Okey, untuk laminasi laminasi seperti mana yang saya kongsikan tadi, buat masa ini kita masih lagi di peringkat yang rendah. Industri yang saya kongsikan sekitar tadi tu adalah merupakan industri yang membuat secara kecil-kecilan di bengkel di rumah mereka, rumah kita sahaja. Jadi untuk MTIB kita ada plan cadangan kita adalah untuk membangunkan industri laminasi ini. Jadi insya-Allah sekiranya cadangan ini mendapat perhatian dan sokongan daripada pihak kerajaan, kita akan mula membangunkan industri laminasi buluh di Malaysia, dan kita menjemput nanti beberapa pihak yang berminat untuk bekerjasama dengan kita, dan kita akan mengembangkan lagi lah potensi industri buluh ini. Sebab kita akan dapat lihat potensi industri laminasi ini sangat besar. Seperti mana yang saya sharekan dalam R&D tadi tu, pembangunan produk R&D kami adalah berasaskan daripada laminasi, dan laminasi mempunyai potensi yang kita dapat kembangkan, yang kita lihat boleh dikembangkan lagi. Jadi Encik Samad, harap saya membantu memberi jawapan. Okey, betul. Terima kasih perkongsian daripada Puan Hazaliwati Baharudin daripada MTIB. Terima kasih pada di atas perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih pada sahabat-sahabat di atas talian telah bertanya. Seterusnya kita akan teruskan kepada speaker yang kedua, InsyaAllah.